Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 24 Ogos 2020. Perkembangan COVID-19 di Sabah, jumlah kumulatif kes di negeri ini kekal 417 dengan tiada pertambahan kes baru semalam, manakala 2 kes sembuh dilaporkan di Kota Kinabalu menjadikan daerah itu kembali zon hijau. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah kumulatif pesakit sembuh di negeri ini meningkat kepada 396 kes. Seramai 13 pesakit masih menerima rawatan di hospital berpakar di negeri ini. 3 daerah masih mencatat kes aktif, iaitu Sandakan 11 kes, masing-masing 1 kes di Tawau dan Semporna. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 8 kes. Sementara itu, menurut kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, 359 individu masih menjalani kuarantin di rumah. 301 individu lagi menjalani kuarantin di 9 pusat kuarantin seluruh negeri. Kumulatif 766 notis kompaun pelanggaran prosedur operasi standard dikeluarkan sehingga 23 Ogos lalu. Kira-kira 42 juta ringgit diperuntukkan bagi skim subsidi baja dan racun padi bukit yang akan memanfaatkan 63,521 pengusaha padi bukit khususnya di Sabah dan Sarawak. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, padi bukit yang ditanam di Sabah dan Sarawak boleh dijadikan sebagai produk premium yang dapat menembusi pasaran lebih luas. Ia akan dapat memberi pulangan yang lebih baik kepada petani seterusnya meningkatkan pengeluaran padi negara selain mengurangkan pengimportan beras. Jadi ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran beras negara dan mengurangkan pergantungan kepada import beras daripada negara luar. Datuk Dr. Ronald menyatakan demikian sempena program turun padang ke projek tanaman padi bukit di Kampung Lumau, Telupit. Bagi daerah Telupit, 10 buah kampung dikenal pasti terlibat projek tersebut dengan keluasan tanah hampir 280 hektar. Semua kampung tersebut menerima bantuan berupa subsidi baja dan racun. Manakala 4 lagi kampung melibatkan Kampung Gading, Kopuron, Gambaron dan Buis masih dalam peringkat permohonan mendapatkan subsidi berkenaan. Lebih ramai pelajar khususnya dari kawasan luar bandar mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik dengan adanya prasarana pendidikan yang kondusif. Ia sekaligus dapat menjamin masa depan rakyat negeri ini. Sehubungan itu, Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata, pelaburan yang besar diperlukan dalam sektor pendidikan dalam melahirkan generasi berilmu pada masa akan datang. Beliau ditemui pemerintah selepas menyempurnakan Majlis Pecatanah Dewan Serbaguna SM Advent di Tamparuli. Terdahulu ketika berucap merasmikan majlis ini, Datuk Syafiee mengingatkan rakyat supaya tidak berpecah belah walaupun berlainan agama, bangsa dan budaya demi memastikan pembangunan dalam pelbagai aspek dapat dilaksanakan di negeri ini. Perpecahan yang berlaku bukan sahaja merugikan rakyat, malah menyekat aktiviti pembangunan yang dirancang. Dalam majlis ini, beliau menyerahkan cek bantuan COVID-19 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah berkenaan. Sebuah kolej profesional MARA yang pertama di Sabah bakal dibina di daerah Beaufort. Ia dijangka beroperasi pada tahun 2023 dan menawarkan kursus-kursus profesional yang memberi manfaat kepada penduduk setempat selain membuka peluang pengajian kepada rakyat di negara ini. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Aziza Muhammad Don berkata kolej itu akan dibina di tapak seluas 12 hektar dengan kapasiti 500 hingga 600 pelajar. Kolej itu akan dibina sebaik cadangan projek pembinaan kolej itu diluluskan kelak. Kita sekarang menengok dia punya reka bentuk, desain dia supaya dia akan ada satu desain yang moden di Beaufort ini sesuai dengan dia sebagai sebuah kolej profesional lah. Bila itu sudah dipersetujui desain, dan dia orang boleh proceed untuk tindakan melantik dan sebagainya.
Beliau ditemui media selepas pelancaran Karnival Institusi Pendidikan MARA peringkat negeri Sabah di Beaufort. Mengenai karnival berkenaan, Datuk Aziza berkata ia berupaya mempromosikan institusi pendidikan MARA selain mendekatkan MARA dengan masyarakat luar. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan bantuan budi MRSM dan persekolahan Yayasan Pelajaran MARA. Karnival berkenaan julung kali diadakan di Beaufort dan menerima 300 pengunjung. UMNO Sabah akan mengumumkan senarai calon parti itu yang akan bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16 seminggu sebelum proses penamaan calon diadakan. Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Bun Mokhtar Radin berkata tempoh tersebut bagi memberi masa yang mencukupi untuk memperkenalkan calon-calon yang akan mewakili parti itu. InsyaAllah kali ini saya akan melahirkan calon-calon, kebanyakannya orang baru, anak muda. Seperti saya janji, 85% calon UMNO BN adalah muka baru dan orang muda. Dan ini akan saya tunaikan dan kita akan melahirkan calon yang datangnya daripada suara rakyat itu sendiri. Datuk Bung berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Mengulas kerjasama dengan rakan parti dalam Perikatan Nasional PN, beliau berharap semua pihak berganding bahu untuk mencapai kemenangan, seterusnya mengambil alih tampuk pemerintahan negeri. Datuk Bung juga tidak menolak kemungkinan berlaku pertembungan sesama rakan parti di kerusi DUN tertentu, namun berharap perkara tersebut tidak berlaku. Polis menahan 41 individu atas pelbagai kesalahan pengedaran dan penyalahgunaan dadah di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Ia hasil operasi serbuan dan tangkapan di kawasan Kota Kinabalu dalam tempoh seminggu bermula 15 Ogos hingga 21 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji dalam kenyataan berkata 6 ditahan bagi kesalahan pengedaran dadah, 10 ditahan kesalahan memiliki dadah, manakala 25 individu ditahan melibatkan kesalahan urin. 38 yang ditahan adalah warga tempatan dan 3 yang lain warga asing. Kesemua yang ditahan dalam lingkungan umur 18 hingga 55 tahun. Jumlah keseluruhan rampasan dadah adalah 18.39 gram syabu dianggarkan bernilai RM1,839. Pertubuhan Pendidikan Akhlak Chehoko Penampang menyasarkan kutipan 200 pain dalam kempen derma darah yang diadakan di Pusat Beli Belah ITCC Penampang yang merupakan program pertama diadakan selepas tergendala akibat COVID-19. Ketua Kebajikan Pertubuhan berkenaan Wong Chong Ming berkata program menggunakan kaedah temujanji berkenaan mendapat sambutan menggalakkan kerana memudahkan penderma selain kaedah biasa datang secara terus ke kaunter derma darah yang disediakan. And then kali ini kami buat ni derma darah ni ada lines kita biasa, mana ialah ada buat appointment. Sangat meriah juga. Mau dekat ada 80 orang sudah make appointment sedia dia datang buat ni blood donation. Kami bermula start dari 9.30 hingga pukul 5 lah. Wong Chong ditemui pemberita RTM dalam kempen derma darah di ITCC Penampang. 50 orang terdiri daripada Pertubuhan Pendidikan Akhlak Chihorkor Penampang, Persatuan Pendidikan Aishin Sabah, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Penampang dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu menjayakan kempen tersebut. Skuad Tambadau kini bergantung sepenuhnya kepada latihan harian dalam persiapan menghadapi saingan Liga Super 2020 yang bakal berlangsung dalam masa kurang 1 minggu lagi. Ketua Jurulatih Bola Sepak Pasukan Sabah Kurniawan Dwi Yulianto berkata pemain hanya berlatih seperti biasa dan tidak sabar untuk menghadapi perlawanan tersebut setelah ditangguh pada 16 Mac lalu disebabkan pandemik COVID-19. Katanya, persiapan sedikit terjejas kerana tidak dapat mengadakan perlawanan persahabatan berikutan kesukaran untuk mencari pasukan lawan. Skuad Tambadau akan beraksi semula dalam saingan Liga Super pada 29 Ogos ini bertemu Terengganu FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak, Terengganu. Pasukan Sabah kini berada di kedudukan keempat Liga dengan 5 mata selepas mencatat 1 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan.
Seramai 200 peserta mengambil bahagian program Kayuhan Berbasikal Semarak Merdeka Peringkat Negeri Sabah 2020. Anjuran Kementerian Belia dan Sukan Sabah semalam. Ia diadakan sebagai pengisian Bulan Kebangsaan tahun ini. Program berlangsung di Padang Safar Likas Kota Kinabalu berkenaan antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran dan menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Program tersebut menjelajah ke seluruh daerah iaitu Kota Kinabalu, Kudat, Tuaran, Keningau, Ranau, Tawau, Kunak, Sandakan dan Beaufort. Jelajah akan berakhir pada 15 September depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris bin Muhammad Arif mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia Prihatin. Assalamualaikum, saya Armin bin Sulaiman. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2020. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2020. Malaysia Prihatin. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan, salam sejahtera.